Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita menyambung ayat yang ke-13 surah Al-Mulk. Wa asirru qawlakum awijharu bih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. Innahu alimun bidatis sudur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم, dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan. وأسروا قولكم, dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan. Awijharu bih, atau dengan nyaring, yakni dengan kuat. Innahu alimun bizatis sudur, kerana sungguhnya Allah Ta'ala itu alimun, yakni maha mengetahui. Bizatis sudur, akan segala apa yang terkandung dalam dada, yakni dalam hatimu. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala apa yang terkandung dalam dadamu, yakni dalam hatimu. Ayat yang kita baca ini, di mana firman ini ditujukan kepada sekalian hamba-Nya untuk memberitahu bahawa apa jua perkataan yang mereka rahsiakan atau yang disebutkan dengan suara nyaring, maka Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi antara sifat-sifat Allah Ta'ala itu, atau di antara nama-nama Allah yang disebut Al-Asma'ul Husna, Allah Ta'ala itu disebut Alimun. Alim dengan makna Allah itu maha mengetahui. Dan mengetahuinya Allah Ta'ala itu tidak akan terhalang oleh sesuatu. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidak ada sesuatu yang boleh menghalang pengetahuan Allah Ta'ala itu. Sama ada apa yang kita sembunyikan, sama ada apa yang kita berbisik dalam hati kita, ataupun apa yang kita lafazkan, semua itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ayat yang kita baca ini, yakni ayat wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Di sana adanya sebab nuzul, sebab turun ayat ni. Ayat yang Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin Mekah, puak-puak kafir Mekah, puak-puak pemimpin Mekah yang mencaci, yang menghina batang tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menyingkapkan cacian mereka. Walaupun mereka mencaci Nabi itu bukan di hadapan Nabi, maksudnya mereka sesama mereka
menghina Nabi, ataupun kita kata mengumpat Nabi, mencerca Nabi dalam keadaan Rasulullah SAW dikatakan dalam keadaan Rasulullah tidak ada bersama mereka, yakni sesama mereka, yang mana mereka mencaci baginda Nabi SAW itu dalam satu majlis, mungkin kita katakan dalam satu tempat, atau kita kata dalam mungkin satu rumah ke, yang tertutup, yang orang lain tak tahu, mungkin dalam sesama mereka itu adanya perhimpunan, yang mana perhimpunan tadi tidak lain adalah untuk mencaci, menghina baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Taala mendedahkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ayat ni ayat yang Allah Taala sendiri memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang cacian, tentang kata nista, kata huduh lah daripada puak-puak kaum musyrikin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana golongan musyrikin mengatakan, sebagian golongan musyrikin memberitahu setelah mereka berhimpun tadi, masing-masing bercakap tentang keburukan baginda Nabi SAW. Jadi dalam majlis itu, majlis khusus untuk apa? Untuk mencaci, untuk mengaibkan baginda Nabi SAW. Jadi kerja mencaci ni, kerja memburukkan Rasulullah SAW ni bukan zaman kita hari ni lah. Maknanya dia bermula zaman dulu lagi kan. Musuh-musuh Islam ni mereka akan buat apa saja, sama ada mereka buat tu secara sembunyi-sembunyi, supaya diam-diam, secara rahsia, atau secara terang-terangan. Memanglah musuh-musuh Islam ni dia akan buat berbagai-bagai. Hari ni bukan setakat mereka buat secara sembunyi kan, mereka ada satu pasukan kan. Sebab zaman ni zaman apa? Zaman internet, zaman FB, zaman Instagram, zaman Twitter, macam-macam lah. Jadi khusus mereka akan buat serangan kepada Islam itu sendiri, dan khususnya mereka akan menyerang para alim ulama, sebab para alim ulama ni adalah orang-orang yang menyampaikan, meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal ulama warasatul anbiya, kerana para alim ulama itu merupakan pewaris Nabi. Jadi mereka akan serang alim ulama kita, memburukkan peribadi, mereka akan cari di mana kelemahan-kelemahan itu. Itu kerja musuh-musuh kan. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, sebahagian daripada golongan puak-puak musyrikin tadi, mereka berhimpun dalam satu tempat. Sebahagian kata jangan sapalah kepada Muhammad tu kan. Cukup setakat dalam dewan kita ni sudahlah. Maknanya mereka mencaci baginda Nabi SAW tu, kata mereka jangan beritahu kan, jangan khabar kepada Nabi Muhammad tu, jangan musafah kepada dia, kita caci sama kita je. Jadi ada dua kumpulan. Kumpulan pertama ni maknanya duk bercakap ni, duk hina Nabi sampai ke, ada satu kumpulan kata kita jangan beritahu, setakat kita lah, kita caci ni dalam dewan kita ni je, orang lain tak tahu kan. Jadi golongan musyrikin memberitahu agar merahsiakan cacian mereka tadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu khabar pada orang mana, setakat ini je dia kan, kita rahsiakan saja kan. Maka cacian, makian tadi, penghinaan kepada baginda Nabi SAW, walaupun mereka buat secara rahsia, secara yang mana Nabi Muhammad pun tak tahu, para sahabat tak tahu, maka inilah yang dikatakan mukjizat Al-Quranul Karim kan. Al-Quran bukan saja dia menceritakan tentang berita-berita yang berlaku zaman dulu kan. Maka di antara mukjizat Al-Quran itu kepada baginda Nabi SAW, Al-Quran memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cacian mereka. Maka turun ayat ni, wa asirru qaulakum kan. Maknanya kamu rahsiakan apa yang kamu bercakap tadi secara rahsia, mana kamu tak khabar orang kan. Tetapi Allah kata wa asirru qaulakum, sama ada kamu maknanya menghina tadi secara sembunyi, secara rahsia, awi jaharu bih, wa asiru qaulakum, sama ada kamu berkata secara rahsia dalam hati kamu, ataupun kamu bercakap dengan terang-terangan
innahu alimun, Allah Ta'ala itu maha mengetahui, kan. Sebab tu dalam Al-Quran ni, antara mukjizat Al-Quran apa dia? Quran tu dikata fihi naba'um ma qablakum wa khabarun ma ba'dakum. Quran itu merupakan berita-berita, maknanya Allah cerita umat-umat dulu. Kita baca Quran, kita akan tengok kisah-kisah yang menjadi tauladan, yang menjadi pengajaran kepada kita untuk jadikan sebagai tauladan. Banyak kisah-kisah Quran. Kerana sifat Quran tadi apa? Naba'un ma qablakum. Naba' ni makna berita. Kalau kita tengok TV Arab, dia panggil naba'un, ataupun nasratul akhbar, berita. Macam kita dah dengan berita pukul 8. Jadi istilah dia panggil naba'un. Makna naba'un tu makna berita. Tapi Quran ni menceritakan berita-berita, cerita-cerita zaman dulu. Kemudian Quran juga wa khabarum ma ba'dakum. Ingat Quran itu wa khabarum ma ba'dakum. Dan Quran juga menceritakan perkhabaran, cerita-cerita yang akan berlaku selepas kamu. Maknanya kita ni baca Quran, kita akan tahu kisah-kisah umat-umat dahulu, kan. Quran juga akan menceritakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Bukan setakat berlaku di dunia, bahkan Quran menceritakan kepada kita apa yang berlaku di alam barzah nanti, kan. Apa yang akan berlaku di pada mahsyar nanti. Itu antara kelebihan Al-Quranul Karim. Maka di antara ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala menyatakan wa asiru, rahsiakanlah. Kalau kamu nak kata cara perlahan pun, kan. Maksudnya pada kita ni, kalau kita buat benda baik, kan, mari dalam hati kita ni, kita berdoa dalam hati je, tidak berdoa mengikut mulut kita ni, doa dalam hati, Allah Ta'ala tahu, kan. Kerana itulah di antara para alim ulama kita mengajar kita satu doa, kan, supaya hati kita ni sentiasa Allah Ta'ala sentiasa sucikan hati kita daripada sifat riya, sifat takabur, kan. Kerana itulah di antara doa itu dia kata Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami daripada sifat nifaq, sifat berpura-pura, kan. Ni sifat nifaq ni antara sifat apa? Sebab sifat nifaq ni sifat apa? Sifat yang dikata bermuka-muka. Dalam hati lain, dalam hati ni maknanya benci kepada Islam, tapi luar nampak macam suka kepada Islam. Itu panggil sifat nifaq. Sebab tu turunnya ayat iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dan apabila datangnya golongan munafikin, mereka mengatakan nashhadu annaka la rasulullah, aku menyaksikan kamulah Rasulullah. Antara ketua munafikin itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ketua munafikin. Pada Rasulullah mari masjid, dia orang pertama dia kata, maknanya telah datang idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu annaka rasulullah. Bila datangnya orang munafik, mereka menyaksikan bahawa aku menyaksikan kamulah Rasulullah. Mereka berdepan dengan Nabi, maknanya mereka bersumpah annaka la rasulullah, dua kali itu. Maknanya mereka soalannya bersumpahlah demi Allah, kan. Annaka, sungguh engkau tu, la dua kali, annasa la, maknanya mentaukidkan. Makna mereka bersumpah, mulah Rasul kami. Tapi Allah kata apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah menyaksikan bahawa orang munafik itu pembohong, pelawak, depannya comel, kan. Dalam hati benci kepada Nabi. Itu kata orang munafik. Sebab tu kita melihat dari sudut makna munafik itu, nifaq mana apa? Dalam bahasa Arab, an-nifaq maknanya dia kata izharul iman, kan, izharul iman wa ibtanu al-kufri. Itu makna nifaq. Izharul iman makna menzahirkan iman, nampak macam beriman, tapi menyembunyikan kekufuran. Sebab itulah kita minta daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sucikan hati kita dari sifat nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'. Dan ya Allah, sucikan hati kami daripada sifat riya', amalan kami daripada sifat riya'. Wa a'yunana minal khiyanah, dan kita minta wa alsinatina minal kadhib,
Kita minta supaya lidah kita bercakap, supaya tidak adanya pembohongan. Maksudnya kita bercakap yang betul lah, kan? Mana kita minta Allah Ta'ala jadikan lidah kita ni, bila kita bercakap dengan yang betul, kan? Mana jangan kita bercakap, mana kita mesti menjadi orang yang jujur, mana orang yang benar, kan? Bercakap tu bercakap betul lah, kan? Walaupun kadang-kadang apabila kita cakap betul ni orang marah, ataupun kita kata kadang-kadang kena pada kita sendiri, kan? Sebab tu Nabi SAW kata, hendaklah kamu bercakap dengan bercakap yang betul. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu bercakap betul. Hendaklah kamu bercakap bersikap benar, kerana benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Wa iyyakum wal kaziba, dan hendaklah kamu jauh daripada sifat pembohong. Jangan kita cakap pelabuk, jangan kita berbohong. Kenapa? Fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Kerana kita bercakap bohong tu dia boleh bawa kepada kejahatan, keburukan, dan kejahatan membawa kita kepada neraka. Maknanya sebab tu kita minta Allah Ta'ala jadikan lidah kita lidah yang bercakap dengan benar, kan? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, kan? Sebagaimana Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah jadikan lidahku ni benar apabila aku bercakap kepada orang lain. Maknanya kita minta supaya Allah Ta'ala jadikan percakapan kita percakapannya betul, kan? Maknanya kita tidak bercakap pelawak, kan? Kita tidak bercakap bohong, kan? Bila kita minta apa lagi? Wa a'yunana minal khiyanah, ya Allah aku minta supaya mata, supaya tidak ada khianat mata aku ni. Apa makna khianat, kan? Kadang-kadang kita ni tengok orang, kita isyarat pada kawan kita, contohnya kita tak berakhir orang tu, kita kenyit mata, ya? Kita katalah kita ni kawan kita ni seorang, atau ada kawan kita tu awak kita tak berakhir dia, maka kita kenyit pada kawan kita yang kedua tu. Maknanya kita kenyit kawan kita tahu dah syarat tu, maknanya berniat buruk, kan? Orang tak tahu, main kenyit mata je. Kenyit mata tu maknanya kalau kenyit dengan makna buruk, Tuhan tahu. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, kerana Tuhan tahu apa khianat matamu tadi. Mu pandang orang tu dengan kenyit-kenyit tu, Tuhan tahu niat apa, niat jahat, kan? Mana kerana Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam dada kita. Itu maksudnya di sini menunjukkan kepada Allah Ta'ala itu maha mengetahui, ya? Kerahsiaan dan terus terang di sisi Allah dalam pengetahuan Allah adalah sama. Maknanya sama ada kita ni bercakap tu dalam hati, kan? Maknanya tidak keluar daripada mulut kita, kan? Apa yang kita orang kata duk bisik dalam hati, kan? Maknanya apa yang kita duk sebut dalam hati ni kita minta, kan? Kadang-kadang kita minta doa ni, kan? Kalau kita semayang tu, kan? Tak mesti doa tu dalam apa ni kita baca tak, kan? Kadang-kadang kita boleh minta dalam hati kita, kan? Masa sujud tu, kan? Sebab tu apabila kita sujud kita pun niat apa, kan? Ada niat kita, kan? Contoh apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Sebab apabila kita baca surah Fatihah tu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis kursi kata disebut hamidani abdi, hamba-Ku telah memuji aku, kan? Apabila kita kata ar-rahmanir rahim, Tuhan yang pemurah dan Tuhan yang penyayang, asna alayya abdi, hamba-Ku juga telah memuji aku. Apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca Fatihah tu, maknanya Allah Ta'ala mendengarkan bacaan kita tu, munajat kita. Apa makna iyyaka? Kepada engkau lah na'budu, kami mengabdikan diri, kan? Ada orang terjemah kami menyembah, boleh juga, kan? Na'budu makna kami menjadi hamba-Mu kepada-Mu, ya Allah. Na'budu wa iyyaka, dan kepada engkau lah nasta'in, kami minta tolong. Jadi maknanya di situ maknanya apa? Dalam surah Fatihah tu Allah dijawab dalam hadis kursi kata apa? Apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini urusan aku dengan hamba-Ku, kan? Apa yang hamba-Ku minta aku perkenankan.
Jadi apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, kadang-kadang ada doa kita dalam hati kita, kan. Benda itu tak bunyi, kan. Tak mesti kita doa, tapi dalam hati itu kita ada minta dah. Minta apa saja, kan. Sebab apa kita nak minta? Kita kena minta dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah, Nabi kata, kan. Nabi ajar para sahabat, kalau kena nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Jangan minta dengan makhluk, kan. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu nak minta tolong dengan Allah. Jadi apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kita minta, Allah tahu apa permintaan kita, apa hajat kita. Macam juga kita sembahyang dalam sujud, kan. Wa ammas sujud fa aksiru fihi du'a. Kalau kita sembahyang seorang-seorang ni, sembahyang sunat, ada pun sujud itu, maka perbanyakkan doa. Kalau kita sembahyang seorang, kita tak jadi imam, tak apa, kan. Nak sujud berapa lama pun tak apa, orang tak marah, kan. Tapi kalau kita jadi imam, kita ra'ilah. Belakang kita tu ada orang tua, ada orang berhajat, ada orang musafir, kan. Tak boleh sujud lama-lama, kan. Jadi kenapa? Nak ayatnya dalam sujud tu ada juga doa, kan. Dan doa tu tidak mesti kita baca, dah. Doa dalam hati, minta lah. Apa orang kita nak minta tu, kan. Macam kita solat hajat tu, kan. Sujud atas akhir tu, kan, maknanya kita minta lah, kan. Makna apa hajat kita, kan. Itu sebab apa? Sebab Allah kata wa asirru, sama ada kamu rahsiakan, kan. Wa asirru qaulakum, maknanya mu sebut dalam hatimu lah, bahasa kita mudahnya. Wa asirru qaulakum tu, mu bercakap dalam hatimu, sama ada kamu rahsiakan percakapanmu, awijharu bih, ataupun kamu berkata dengan apa? Kata secara terang-terang. Maknanya mudah juga, kan. Sebab tu dia kata apabila kita berdoa kepada Allah, dia kata maknanya antara disebut tadarruan wa khufyah. Maknanya doa tu yang kuat sangat, jangan sampai melaung, kan. Jangan kuat sangat, antara keduanya. Maknanya boleh. Doa tu maknanya berdoa tu dalam keadaan doa yang sederhana, kan. Maknanya apa? Maknanya kita pun ada adab-adab dia. Maknanya tidaklah kita berdoa tu sampai habis rank, mana sampai tepik dah, kan. Tuhan kata makna tadarruan wa khufyah, dengan tadarruknya kita, kan. Maknanya kita berdoa tu dengan keadaan antara kuat dan perlahan. Itu di antara apa? Itu antara adab-adab semasa kita berdoa kepada Allah Taala. Sawa'un minkum man asarra al-qaul wa man jahara bih. Itu dalam surah Ar-Ra'd. Sama sahaja baginya siapa di antara kamu yang merahsiakan kata-katanya dalam hati dan menyatakannya. Allah Ta'ala berfirman, sama ada kamu rahsiakan, kan. Orang lain tak tahu, kan. Tuhan tahu, kan. Tuhan tahu hati perut kita ni, kan. Hati perutmu baik ke buruk tu Tuhan tahu, kan. Sawa'un minkum man asarra al-qaul wa man jahara bih, kan. Wa man jahara bih makna orang yang menyaringkan, menguatkan suara dia, kan. Sebab tu kita sembahyang ni ada, kan. Sembahyang malam dia panggil jahriyah, baca kuat, kan. Maghrib, isyak, subuh ni jahriyah. Kalau sembahyang zuhur, asar, sirriyah, sir. Itu makna asarra, daripada kalimah apa? Asarra, makna kamu rahsiakan. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dalam surah Taha Allah kata, dan jika engkau nyaringkan suara dengan doa permohonanmu, fa innahu ya'lamu sirra, Allah Taala itu tahu apa yang rahsia, wa akhfa, dan apa yang kamu sembunyikan. Dan Allah Taala menceritakan dalam ayat seterusnya, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Itu dalam surah Al-Mujadilah. Dibaca dengan Al-Mujadilah. Ada orang baca Mujadalah, tapi yang tepatnya Al-Mujadilah. Apa makna surah Al-Mujadilah? Surah Al-Mujadilah adalah surah yang menceritakan seorang perempuan yang mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad sami'a Allah, dan sungguh Allah telah mendengar qaul allati tujadiluka fi zawjiha. Mendengar apa? Mendengar dan memperkenankan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu.
Wa tastaqi ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Perempuan ni bukan setakat dia mengadu kepada baginda, dia berdoa kepada Allah. Wa tastaqi ila Allah. Tastaqi maknanya dia mengadu kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, kan. Mengenai perkara yang menyusahkan. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Innallaha sami'un basir, dan sungguh Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat, kan. Ayat yang kita baca ni dia ada kisah dia, ya? Dalam surah Al-Mujadilah, kan. Di mana ayat ni Allah Ta'ala ceritakan tentang suatu hukum, hukum dia panggil hukum zihar. Zihar ni ada satu hukum, kita belajar satu bab, dia bukan tolak, bukan cerai, kan. Maknanya dalam Quran ni banyak hukum-hukum dia lah, bukan li'an, dia panggil hukum zihar. Ceritanya ayat ni turun kepada seorang perempuan bernama apa? Khawlah bin Sa'labah, nama seorang sahabiah, nama sahabat Nabi ni, nama dia Khawlah bin Sa'labah. Khawlah ni dia orang bijak, dia pandai bercakap, dia memang hebat lah. Dan dia berkahwin dengan suami dia, dan dalam perkahwinan tadi berlakulah satu perkara. Satu ketika ni suami dia ajak tidur sekali lah, bahasa kita tidur sekali, kan. Ajak bersama lah, biasalah suami isteri, kan. Kemudian pada ketika itu Khawlah ni dalam keadaan dia tak layan sangat, tidak melayan, kan. Jadi apabila tak layan suami ni, suami pun menziharkan dia. Zaman jahiliah dia, kan. Kalau untuk lelaki ni, suami ni dia nak marah kepada isteri dia, kan, maka kadang-kadang dia ziharkan isteri dia. Apa makna zihar ni? Kita tengok dulu perkataan zihar tu, kita faham. Zihar adalah kata terbitan daripada perkataan zahara. Dalam ungkapan zahara min imra'atihi, makna dia itu ziharkan isteri dia. Yang bermaksud makna menziharkan isteri, maksud zihar tadi ialah suami mengatakan kepada isteri dia, anti ka zahri ummi, punggungmu ni atau belakangmu tu macam belakang mak aku. Dia kata gitu je. Zaman jahiliah ni kalau dia kata gitu, maknanya dia tidak boleh bersama dengan isteri dia. Seolah dia mengharamkan dia bersama isteri dia, tak boleh setubuh lah. Sebab dia kata anti ka zahri ummi. Dia kata pahamu ni, punggungmu ni macam punggung ibuku. Dia maknanya dia menyamakan isteri dia macam mak dia. Itu zaman jahiliah, ya. Maknanya dia apabila dia menyamakan makna sifat isteri itu macam mak dia, kan. Mak ni tak boleh nak kahwin lah, kan. Jadi maksudnya dengan sendiri dia diharamkan bersama isteri dia. Jadi apabila berlaku perkara tadi, kan, jadi menyebabkan apa? Menyebabkan apa ni, isteri tadi, Khawlah tadi mengadu kepada Allah. Maknanya padanglah, kan. Suami pun maknanya suami dah kata gitu, suami pun nyesal juga, kan. Maknanya tak pasal-pasal, tak boleh nak bersama, tak boleh nak bersetubuh lah, kan. Jadi kes sebab apa? Sebab isteri tadi, bini tak ada nak bersetubuh dengan dia, kan. Maka dia pun kata kepada bini dia, mung ni, punggung mung tu macam punggung ibu aku, belakangmu macam belakang ibu aku. Jadi dengan sendiri dia diharamkan untuk bersama isteri dia. Jadi hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan perempuan tadi pun mengadu kepada Nabi SAW, kan. Maka hukum zihar ni hukumnya adalah haram. Allah Taala sebut dalam ayat lain dalam surah Al-Mujadilah ayat 2 tu, allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatum illa allai waladnahum wa innahum la yakuluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang ziharkan isterinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah. Allah Ta'ala dedahkan ayat ni, kan. Mana orang yang diziharkan isteri itu memang dia ialah orang yang berdosa lah, kerana isteri mereka bukanlah ibu mereka. Ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka,
dan sesungguhnya mereka dengan melakukan demikian mengatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta, dan ingatlah sesungguhnya Allah maaf lagi maha pengampun. Jadi ini antara lain di mana perbincangan bab zihar ni panjang lah. Kalau kita tengok kitab fiqh tu panjang. Tapi kita tak nak huraikan tu. Kita nak ayatnya, peristiwa ni berlaku kepada Khawlah bin Sa'labah, dan Khawlah ni dia berdoa kepada Allah. Tiap malam dia berdoa kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah. Maknanya nak menunjukkan bahawa bagaimana para sahabat Nabi ni kan, apabila mereka berhadapan dengan sesuatu suatu ujian Allah Ta'ala, suatu musibah kan, suatu kita kata kesusahan, mereka duka cita, mereka mengadu kepada Allah. Ini mengajar kita. Makna pertama apabila Allah Ta'ala ni uji kita, kita kena apa? Kita kena mengadu kepada Allah kan. Maka ada riwayat mengatakan baginda Rasulullah apabila berhadapan dengan kesusahan, dia mikirkan berbagai, dia menghadapi berbagai masalah, ada saja masalah. Pertama apa Nabi buat? Nabi beritahu kepada Bilal, arihna ya Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, rehatkan kami. Makna Nabi ni tu minta Bilal azan tu semayang mendapat ketenangan. Maknanya Nabi SAW bila berhadapan dengan setiap permasalahan, maka Nabi semayang 2 rakaat kan. Selain daripada itu, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah juga maknanya baginda Nabi SAW juga apabila berhadapan dengan tekanan daripada pok-pok musyrikin, sebagaimana kalau kita baca kisah ketika Nabi berada di mana, di Taif kan, Nabi dilempar dengan batu kan, untuk sampai di kawasan Taif tu, pok-pok Taif ni dia upah budak-budak nakal dia, hok samsing dia kan, lempar dengan batu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, berdarah kan, Rasulullah berdarah. Ketika itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala nas anta rabbul mustad'afin. Maksudnya perkataan tashtaki ini makna apa? Mengadu kepada Allah. Kita kena mengadu kepada Allah kan. Hari ini kita berhadapan dengan ujian Covid ni, dalam keadaan masih lagi maknanya masih mari lagi penyakit. Jadi kepada siapa kita nak mengadu kan? Dah ikhtiar macam-macam dah ni kan, macam-macam usaha dah, vaksin tak vaksin macam-macam dah kan. Tapi kita orang Islam, orang yang beriman, kita diajar supaya kita mengadu kepada Allah. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, maknanya aku ni kekurangan lah untuk berhadapan dengan tipu daya mereka. Wa hawani 'ala nas, dan aku ni maknanya dihina oleh orang ramai. Antarabul mustada'afin, engkau Tuhan yang membantu orang yang lemah kan. Jadi apa Nabi berdoa begitu kan, turunnya malaikat kan. Malaikat turun memberitahu kepada Nabi, baginda Nabi sallallahu, wahai Muhammad, kalau kamu mahu aku hempat bukit ni, bukit Taif, pada pokok Taif ni biar mampu belaka, boleh aku buat. Tapi Nabi tak buat begitu kan. Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Itu maksudnya menunjukkan berita adalah maksudnya wa tastaki ila Allah. Apa makna? Mereka mengadu kepada Allah. Demikianlah Khawlah ni pun dia mengadu kepada Allah. Dan di samping itu dia juga dikatakan dia berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan ayat ni, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah sendiri mendengar kan. Qad sami'a, siapa yang dengar ni? Sesungguhnya sami'a Allah telah mendengar qawla allati tujadiluka, kata-kata pengaduan kamu. Maknanya hebat. Sebab tu dia kata Khawlah ni seorang perempuan di kalangan sahabat Nabi yang hebat, sampai dia kata dia ni hidup sampai kepada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu ketika dia dijumpa Sayyidina Umar, dia tahan Sayyidina Umar kan. Jadi pengiring Sayyidina Umar kata, mu ni siapa kan, maknanya tahan pemimpin negara kan, Sayyidina Umar. Dia tahan Sayyidina Umar, dia tegur Sayyidina Umar kan, maknanya perempuan ni hebat. Sayyidina Umar kata tak apa, mu tahu tak ni, mu kenal tak orang perempuan ni, dia tua, masa tu Umar tua dah, dia hidup sampai zaman Sayyidina Umar. Khawlah ni hidup sampai zaman Sayyidina Umar kan. Jadi apabila dia tahan Sayyidina Umar, dia tegur Sayyidina Umar, Sayyidina Umar beritahu sahabat, mu tahu tak siapa ni?
Inilah orang yang Allah Ta'ala dengar kata-kata dia. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Hebat, Allah Ta'ala dengar pengaduan yang kita ni. Kalau Allah Ta'ala sebut nama kita dalam Quran, Allah insya-Allah kan. Tengok ayat ni cerita apa ni? Menceritakan kemuliaan seorang sahabiah bernama Khawlah bin Sa'labah. Mulianya dia kan. Maknanya begitulah kita kan, kita minta ni doa kita ni Allah dengar kan. Sebab tu kita minta doa semua. Innaka antas samiul alim, ya Allah, engkau mendengar, engkau lah Maha mendengar, engkau lah Maha mengetahui doa kita kan. Setiap kita berdoa kepada Allah, kita kata innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kan. Maknanya ya Allah, engkau dengar, engkau tahu apa yang aku nak ni. Dan kalau kita bertaubat, kita kata innaka antat tawwabur rahim, engkau lah yang Maha pengampun, yang Maha penyayang. Mak apa? Sebab itulah nama-nama Allah. Jadi antara lain ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala mendengar kata-kata perempuan tadi kan. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar ada satu kisah yang menarik. Sayyidina Abu Bakar ni dia nak pergi semayang. Ada satu riwayat kata Sayyidina Abu Bakar nak pergi semayang. Wallah apa semayang subuh ke semayang malang lah. Malang gelap. Sayyidina Abu Bakar ni berjalan-jalan, tiba-tiba ada orang berjalan depan dia, itu orang tua. Jadi orang tua lah. Dia ingat orang tua tu nak pergi semayang juga kan. Semalam Sayyidina Umar dia dengar satu hadis Nabi SAW. Nabi kata laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana atau kama qala. Jadi Rasul hajar satu hadis. Nabi kata bukan kerana kami orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil. Laisa minna, bukan kerana kami orang yang tidak sayang kepada pada budak-budak kecil ni. Kemudian orang yang tidak menghormati orang tua. Itu hadis Nabi. Jadi kebetulan Sayyidina Abu Bakar berjalan tu, dia ingat hadis tu. Rasulullah hajar semalam, laisa minna man lam yarham saghirana, bukan kerana kami orang yang tidak menghormati anak-anak kecil, wa lam yuwaqqir kabirana, dan orang yang tidak menghormati orang tua. Jadi Rasulullah dia kata dia dengar pengajaran tu. Maknanya kita ni gitulah ya. Mendengar satu hadis, mendengar satu pengajaran, kita amalkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dia dengar semalam, jadi dia tak berani nak litah, nak potong. Sebab dia waktu tu dah nak semayang lela lah. Macam kita mari subuh lah kan. Tok Imam nak komat lah. Memang nak jalan cepat sikit kan. Kalau naik motor pun perih sikit ya. Sebab nak takbiratul ihram bersama imam. Kalau jalan kaki berlari, contohlah kan. Sebab apa? Sebab nak dapatkan. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar itu tak sempat nak sebab tak sempat jalan pun tak boleh jalan laju, sebab dia nak supaya orang tua tu jalan depan dia. Jadi siapa dekat masjid, orang tua tu tak pergi masjid pun, dia pergi masjid. Rupanya orang tua tu Yahudi. Sebab pakai jubah sama je orang Arab ni kan, rupa sama, tapi yang tu Yahudi, orang memang. Jadi rupanya Yahudi, jadi dia pun pergi sembahyang. Sampai saja masjid, mana Allahu Akbar, dia sempat takbiratul ihram bersama baginda Nabi SAW. Maknanya bila Rasulullah Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, sempat takbir. Sebab tu kita ni dalam bab jemaah kalau boleh mari awal sempat takbir bersama imam. Jangan jadi masbuk. Masbuk semua dia. Tak imam habis rakaat baru siapa kan. Kalau boleh mari biar dapat takbiratul ihram bersama imam. Itu fadilah besar tu kan. Jadi di antaranya apabila Sayyidina Abu Bakar dapat takbir bersama imam, maka pada masa itu kan, dia pun dia rokok, dia ada rokok, apabila dia rokok dia mengucapkan apa? Maknanya dia Sayyidina Abu Bakar mengucap alhamdulillah, sekadar puji bagi Allah. Sebab apa? Aku ni sedang semayang takbiratul ihram bersama imam kan. Maka Allah menjawab sami Allahu liman hamidah. Sebelum tu syariat semayangnya apa? Semayangnya Allahu Akbar kan, maknanya Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar kan. Tapi sejak Sayyidina Abu Bakar menyebut alhamdulillah, alhamdulillah tu telah mendengar apa? Allah Ta'ala mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Rasulullah sebut sami Allahu liman, Allah telah mendengar orang yang memujinya. Jadi ayat itu memuji Sayyidina Abu Bakar. Sama juga dengan ayat ni kan.
qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Kemudian kita tengok lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 16. Surah Qaf ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan demi sungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah Taala sebut ni. Apa hak kita bisik ni? Ma tuwaswisu bihi nafsuhu, kan? Apa yang dalam hati kita ni, kan? Kita duk bisik ni Tuhan tahu, kan? Ini juga antara dalil menunjukkan bahawa Allah Taala tahu. Kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 3, wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'a bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Ini dalam surah Tahrim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang isteri-isterinya. Kemudian baginda isterinya itu menceritakan rahsia tersebut kepada seorang madunya dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi. Maka Nabi menegur isterinya lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian lain supaya isterinya tidak banyak madunya. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada isterinya, isteri bertanya, siapakah yang beritahu hal ini kepada kamu, wahai Tuan? Wahai baginda Nabi SAW, Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan tersembunyi. Ada riwayat mengatakan ayat ni cerita tentang Rasulullah ni dia isteri ramah, kan? Isteri Nabi ni ramah lah, kan? Satu ketika Nabi ni tidur rumah madu dia, kan? Kemudian dia angkat satu minuman, mana apa? Minuman tu minuman madu lah, sedap lah, kan? Jadi apabila Rasulullah tidur rumah isteri itu, kan? Saya pun tak ingat isteri yang nombor berapa, tapi nama pun tak ingat, tapi diceritakan dia angkatkan madu. Rasulullah minum lah. Jadi apabila Rasulullah minum madu ni, ada orang tahu mana madu, biasalah madu, bini ramah, kan? Jadi ada orang lain bercakap lah. Dia bercakap, maknanya apa? Dia bercakap tu bukan makna dia hina Rasulullah, kan? Maksudnya dia seolah memperkecilkan lah, madu tu tak sedap, gitulah. Itu ceritanya, kan? Maknanya mereka bercakap tu dalam keadaan Rasulullah tak tahu. Jadi pok-pok isi dia bercakap sama-sama dia lah. Orang kata sosek-sosek sama-sama dia. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui, kan? Maka Allah Ta'ala mendedahkan dalam ayat ini, kan? Wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabat bihi wa azhara Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Jadi apabila mereka merahsiakan, isteri mereka merahsiakan perkara tadi daripada pengetahuan Nabi, bagi dia mereka tak tahu pun, kan? Percakapan mereka tadi, mereka pakat sosek-sosek di kalangan mereka, kan? Jadi Allah Ta'ala mendedahkan, falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza. Jadi pada diberitahu tentang apa ni, rahsia mereka tadi, atau didedahkan apa yang mereka bercakap tadi, mereka tanya, siapa yang beritahumu ya Rasulullah? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Itu menunjukkan yang beritahu kepada kita adalah siapa? Al-alim, yakni Allah. Jadi banyak kisah-kisah dalam Al-Quran ini yang mana Allah memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan firman-Nya lagi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui pengkhianatan, penyelewengan dan ketiadaan jujur pandangan mata seorang, serta mengetahui apa yang akan ada dalam apa yang tersembunyi dalam hati tadi, dalam surah Ghafir. Jadi makna doa hak kita baca tadi, kan, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah
fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia ambil daripada ayat ni. Maknanya para ulama kita ni dia buat doa, dia panggil iktibas, dia panggil. Iktibas tu maknanya asal ayat Quran. Tapi dijadikan doa. Cuma lafaznya berbeza sikitlah. Dalam lafaz ni dalam lafaz Al-Quran, Al-Quran menyebut ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Maknanya Allah Ta'ala tu mengetahui pengkhianatan, penyelewengan dan ketiadaan yang jujur dalam matamu tu. Tuhan tahu apa mu meniat jahat tu, mu kenyit mata tu Tuhan tahu. Seolah begitulah ayatnya, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, apa yang kamu sembunyikan. Cuma dalam doa tu kita kata maknanya Allah Ta'ala tu tahulah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Tuhan tahu kan apa khianat mata tadi dan apa yang kamu sembunyikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahhamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين يا رب إبراهيم وابن موسى وعيسى ورب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.